Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Saya Mariam Kamila binti Hussein Ahmed dengan nombor matrik A176272 akan membentangkan artikel jurnal sifat kefungsian oleoresin diekstrak daripada air sisa rendaman lada putih pipa Nigrum L. Secara umumnya, pipa Nigrum L menghasilkan dua jenis lada iaitu lada hitam dan lada putih. Berbeza dengan lada hitam yang hanya memerlukan proses pengeringan, pengeluaran lada putih memerlukan proses tambahan iaitu rendaman bagi mengupas perikap lada. Kaedah ini dilakukan dengan cara merendam lada putih yang dituai di dalam air maksimum selama 8 hingga 15 hari. Sekiranya kaedah ini dilakukan di dalam bekas iaitu memerlukan air mapan, air tersebut perlu ditukar setiap 2 hingga 3 hari bagi mengelakkan bau busuk akibat penghasilan metilfenol dan metilendol. Kaedah ini bertujuan untuk membenarkan enzim semula jadi dihasilkan dari mikroflora dan melemahkan dinding perikap lada putih. Proses rendaman yang berpanjangan ini berkemungkinan membenarkan sebatian bioaktif dan bahan organik semula jadi seperti oleoresin keluar dan larut dalam air rendaman. Oleoresin merupakan campuran lipofilik yang mengandungi komponen meruap dan tidak meruap yang memberikan ciri aroma dan kepedasan lada. Piperin atau sebatian bioaktif yang terkandung dalam oleoresin lada putih ini menunjukkan banyak kesan kesihatan dan terapeutik yang bermanfaat. Piperin yang terdapat dalam lada ini menjalankan kesan sedatif dan membantu dalam penghadaman, yang mana ia juga dilaporkan mempunyai aktiviti anti-karsinogenik, anti-asma, perangsang, anti radang, antimikrobial dan banyak lain lagi. Lada atau pipa Nigrum L ini telah dilaporkan secara meluas mempunyai aktiviti penghapusan radikal dan sebatian fenolik, yang mana kehadiran polifenol tumbuhan sebagai sebatian berfungsi membekalkan antioksidan dan membantu dalam kesihatan manusia dengan mengurangkan risiko penyakit. Namun, sehingga kini masih tiada kajian dilakukan bagi mengkaji sebatian bioaktif dalam tapisan air sisa rendaman lada putih pada suhu dan hari yang berbeza. Oleh yang demikian, kajian ini dilakukan bagi menilai dan mengkaji kehadiran sebatian bioaktif dalam air sisa rendaman lada putih seperti aktiviti antioksidan, jumlah kandungan fenolik serta piperina ekstrak oleoresin. Penyediaan sampel dilakukan diikuti dengan pengekstrakan oleoresin, asai TPPH, asai FRAP, penentuan kandungan fenolik serta penentuan piperina, yang mana akhir sekali analisis ANOVA sahala dijalankan. Pada awalnya, sampel disediakan dengan direndam dalam kelangkun dan digoncangkan pada suhu yang terkawal iaitu 28, 35, 42 dan 49 darjah Celsius. Air ini ditukar setiap hari untuk mengelakkan pencemaran mikrob dan kerosakan. Tapisan air sisa lada putih ini ditapis dan dikumpulkan pada hari ke-4, ke-8, ke-12 dan hari ke-16 dan disimpan pada suhu negatif 4 darjah Celsius. Untuk pengekstrakan oleoresin, ekstrak akan disejat dengan penyejat berputar pada suhu 50 darjah Celsius selama 25 minit, yang mana berat akan direkodkan sebagai hasil oleoresin. Asai DPPH dilakukan di mana pembacaan akhir akan dibaca pada 517 nanometer menggunakan spektrofotometer. Asai FRAP dilakukan di mana 1 ml sampel dicampur dengan 2 ml reagen FRAP. Campuran reaktif tersebut diinkubasi dalam gelap selama 30 minit, yang mana penyerapan diukur menggunakan UV spektrofotometer pada 593 nanometer. Penentuan kandungan fenolik dilakukan menggunakan kaedah Foley-Platov, yang mana ia akan diukur pada penyerapan 760 nanometer dengan spektrofotometer mikroplate. Okey, untuk penentuan piperina pula, 2 ml ekstrak sampel akan ditapis ke dalam HPLC, yang mana 20 mikroliter bahan pelarut disuntik dalam HPLC yang dilengkapi dengan pengesan tata susunan fotodiod. Piawaian analitik piperina telah disediakan pada 1, 2, 4, 6, 8 dan 10 ppm dalam 95 metanol untuk mewujudkan lengkung piawai. Akhir sekali, analisis ANOVA sahala dijalankan. Berdasarkan gambar rajah di sebelah, dapat dilihat kandungan oleoresin air sisa rendaman lada putih pada hari ke-4 pada suhu 28 darjah Celsius menunjukkan nilai tertinggi, iaitu pada nilai 271.34 tambah tolak 28.09 mg per gram.
Dapat dilihat kandungan oleoresin adalah paling tinggi pada hari keempat berbanding dengan hari-hari dan suhu yang lain. Korelasi Pearson menunjukkan kandungan oleoresin berkorelasi positif dengan aktiviti antioksida di PPH, FRAP dan jumlah kandungan fenolik. Oleoresin yang diekstrak dari air sisa rendaman masih mengandungi serbatan antioksidan dan kandungan fenolik yang penting kerana ia terlarut dan keluar dari peringkat lada ke dalam air. Dalam rajah yang paling kanan dapat menunjukkan aktiviti penghapusan radikal bebas dalam air sisa rendaman lada putih, di mana pada hari keempat pada suhu yang ke-28 adalah mempunyai nilai yang paling tinggi berbanding suhu yang lain. Ia juga mencatatkan nilai tertinggi pada nilai 84.58 dengan 4.93%. Dapat dilihat di sini, aktiviti penghapusan radikal bebas berkurangan seiring dengan peningkatan hari rendaman dan peningkatan suhu. Rajah yang di sebelahnya pula menunjukkan air sisa rendaman yang terkumpul mempamerkan kapasiti pengurangan ferit tertinggi pada suhu yang lebih rendah, iaitu pada suhu 28 darjah Celsius pada hari yang keempat. Ini kerana rendaman berpanjangan dalam air menyebabkan struktur dinding sel rosak dan melepaskan pelbagai serbatan aktif ke dalam air. Korelasi Pearson menunjukkan bahawa aktiviti antioksidan air sisa rendaman lada putih oleh DPPH iaitu sebanyak 0.877 dan FRAP sebanyak 4.819. Ia berkorelasi kuat dengan hasil oleoresin yang mana dapat diperhatikan keputusan ini menunjukkan ekstrak daripada air sisa pamerkan kesan ketara ke atas penghapusan radikal bebas dan terutamanya yang disumbangkan oleh serbatan fenolik. Dalam gambar rajah graf di bawah dapat dilihat bahawa air sisa rendaman pada hari keempat menunjukkan nilai yang tertinggi pada suhu 28 darjah Celsius berbanding suhu yang lain pada hari yang sama. Dapat dilihat juga di gambar ini kandungan fenolik dalam air sisa rendaman lada putih berkurangan apabila hari rendaman meningkat untuk setiap suhu. Jadual di bawah menunjukkan penentuan peperina dalam air sisa rendaman lada putih. Dapat dilihat peperina dalam air sisa rendaman lebih bergantung kepada suhu berbanding hari. Kandungan peperina tertinggi yang diperoleh dalam air sisa rendaman dapat dilihat dalam jadual yang seperti yang di bulatan tersebut adalah pada hari ke-16 dengan suhu 49 darjah Celsius. Dengan mencapai nilai 1.81 dengan tambah tolak 0.44%, di mana ia menunjukkan nilai yang paling tinggi berbanding nilai-nilai lain pada suhu yang sama. Berdasarkan keputusan kajian, dapat dikatakan bahawa air sisa rendaman pada suhu yang rendah iaitu pada suhu 28 darjah Celsius dan hari rendaman yang lebih pendek iaitu pada hari keempat mengandungi kandungan oleoresin, aktiviti antioksida dan jumlah kandungan fenolik yang lebih tinggi. Namun walau bagaimanapun, dapat dilihat juga suhu tinggi dengan hari rendaman yang lebih lama iaitu pada suhu 49 darjah Celsius pada hari rendaman yang ke-16 tetap bermanfaat kerana air sisa rendaman lada putih tersebut menunjukkan kandungan peperina yang tinggi dalam sisa air tersebut. Kesimpulannya, tapisan air sisa rendaman lada putih mengandungi jumlah oleoresin yang boleh diekstrak, mempamerkan aktiviti antioksidan dan serbatan fenolik yang mana peperina juga dapat dikesan dalam air rendaman ini. Air sisa agroindustri daripada industri lada ini berpotensi digunakan kerana kehadiran komponen bioaktifnya serta untuk menyediakan proses yang lebih mampan bagi alam sekitar. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.